Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. RBT tahun 4, unit 4. Reka bentuk pembungkusan. Tajuk kepentingan reka bentuk pembungkusan. Buku teks muka surat 58. Hasil pembelajaran, murid dapat menerangkan kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Baiklah, kepentingan reka bentuk produk. Pembungkusan produk perlu direka mengikut kesesuaian dan keperluan produk. Kesesuaian produk merujuk kepada produk yang boleh digunakan dengan mudah dan selesa. Mudah ni bermaksud kita nakkan pembungkusan produk itu mudah untuk kita bawa. Mudah untuk kita simpan dan juga selesa. Selesa ni bermaksud senang untuk kita pegang. Kemudian keperluan produk pula merujuk kepada produk dapat membantu kehidupan pengguna. Kena pastikan bungkusan produk itu membantu dalam kehidupan kita. Contohnya banyaklah. Macam bungkusan air yang kamu beli, air bungkus. Mestilah memudahkan awak dan juga membantu kehidupan awak. Kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Di sini penekanan kita tentang pembungkusan. Bagaimana produk tu dibungkus. Kenapa penting? Pertama, mengelakkan produk daripada tercemar. Bahan tercemar menjejaskan kesihatan dan tidak dapat digunakan. Contoh macam makanan, awak tengok gambar makanan burger ni. Kalau tak ada pembungkusan, kalau tak dibungkus dengan baik, akan dihurungi lalat. Dan bila lalat hinggap, boleh menyebabkan sakit lah. Boleh menyebabkan cirit-birit ataupun keracunan makanan. Sebab itu membungkus ni sangat penting lah. Kedua, mengawal keselamatan produk. Keselamatan produk dapat dipelihara daripada kerosakan atau kebocoran. Macam nasi, contohlah awak beli nasi. Mesti dibungkus dengan betul. Sama ada gunakan plastik ataupun bekas makanan ni lah. Supaya tak adalah dia tumpah. Tak adalah dia basi, rosak tu basi. Itu penting. Yang ketiga, melindungi mutu dan fizikal produk. Produk boleh bertahan lebih lama dan dalam keadaan baik. Contohnya, ni tin sardin. Tin sardin disimpan dalam tin aluminium ni. Yang mana sardin ni kita boleh simpan dia lama lah. Mungkin 2 bulan, 3 bulan ataupun seminggu. Dan bertahan dengan baik. Tak menjejaskan rasa sardin tu. Dan kena pastikan janganlah sampai kemik. Macam gambar kedua ni. Bila kemik ni, kita takut nanti produk ni rosak lah. Sebab tu bila awak kalau pernah ikut mak ke ayah ke kedai, kalau ada tin sardin tu, tin susu yang kemik, mak ayah awak takkan ambil. Dia mesti akan ambil yang elok. Yang keempat, kepentingan dia dapat menyampaikan maklumat produk. Maklumat yang lengkap membantu pengguna mengetahui perkara yang berkaitan produk. Biasa kalau ke kedai, biasa ikut mak. Bila nak pilih satu barang tu, mak awak mesti dia akan pegang, dia akan belik. Ataupun dia akan baca maklumat pada produk.
Okey, selain daripada mak awak tengok harga mana yang murah. Okey. Contoh maklumat yang ada pada produk ni tengok pada gambar ni. Jus oren. Okey, jus oren. Awak pun boleh buat juga cara ni nanti. Mula-mula tengok je nama dia. Komposisi. Komposisi ni bermaksud senarai nutrien, khasiat-khasiat dia. Ada karbohidrat tak? Ada vitamin ke? Okey, kemudian senarai ramuan. Maksudnya bahan apa digunakan untuk buat produk ni. Okey, kemudian tanda halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kita sebagai orang Islam kena tengok tanda halal lah. Bukan main boleh ambil je. Okey. Kemudian kod bar. Kod bar ni untuk tujuan bila nak buat bayaran nanti senanglah. Okey. Kemudian tarikh luput. Ni penting. Bila beli sesuatu barangan, produk, mesti tengok tarikh luput. Jadi bungkusan produk yang baik, mesti ada tulis tarikh luput. Roti ke, sardin ke, susu ke, tepung, mesti ada tarikh luput. Maksudnya tarikh tamat ni. Tarikh tamat yang kita boleh gunakan. Kemudian isi padu, berapa berat dia. Okey. Kemudian pengawet. Ada guna tak bahan tambahan. Seterusnya, nama dan alamat pengilang. Ni pentinglah untuk kita tahu. Kilang tu kat mana. Dalam Malaysia ke luar Malaysia. Baiklah, untuk menjana idea, kamu perlu fikirkan. Pertama, bahan dan alatan yang digunakan. Okey, sekarang ni nanti kamu akan buat projek pembungkusan makanan. Jadi kena fikir bahan dan alatan yang sesuai. Okey, yang kedua, kesesuaian mengikut produk. Okey, kamu nak buat pembungkusan, kamu kena fikir satu produk lah. Okey, contoh di sini cikgu berikan fikir reka bentuk bekas makanan. Okey, makanan apa tak kisahlah, sandwich ke, kuih ke. Okey. Kemudian reka bentuk yang menarik. Pastikan reka bentuk pembungkusan tu menarik. Kita nak buat bungkusan bukan buat makanan. Pembungkusan tu pastikan menarik. Kemudian saiznya sesuai. Janganlah terlalu besar atau terlalu kecil. Pastikan sesuai. Baik. Dan tadi kamu kena fikirkan reka bentuk pembungkusan bekas makanan. Okey, contoh dalam buku teks tu, muka surat 58, okey, ada contoh lakaran, ada 3 lakaran. Okey, kalau tak silap cikgu, ni lakaran pembungkusan untuk bekas sandwich dan juga kuih. Maksudnya dalam pembungkusan ni kita boleh letak sandwich ataupun bekas kuih. Okay. Jadi kamu perlu buat 3 lakaran. Okey. Kamu juga boleh buat lakaran bentuk sendiri. Lakaran pembungkusan bentuk sendiri. Okey, bentuk lain lah. Maksudnya tak nak ikut dalam buku teks, awak boleh buat bentuk sendiri. Ini contoh cikgu buat bentuk segitiga. Ni untuk letak sandwich. Ni bentuk separa bulatan untuk letak popcorn. Jadi kamu kena fikirkan satu produk makanan, kemudian kamu kena reka dia punya pembungkusan. Sambil-sambil nak menunggu minggu depan ni, kamu boleh fikirkan dulu kat rumah. Bukan kita buat makanan, kita nak buat pembungkusan. Tempat nak letak makanan. Okey? Faham Okey, tugasan ada 2. Okey, yang pertama, lengkapkan peta minda kepentingan reka bentuk pembungkusan pada modul PDPR RBT. Yang cikgu bagi kat kamu tu, rujuk lampiran yang diberi oleh guru. Okey, dah siap tu, nanti buat latihan kedua, jawab soalan pada pautan link Google Form. Okey. Sila hantar latihan 1 peta minda yang telah lengkap kepada nombor telefon guru. Sekiranya kamu perlu hantar selepas waktu ibu bapa bekerja, maklumkan kepada cikgu. Okey, kalau dah siap, hantarlah sebelum jam 5.30 petang. Okey, kalau kena hantar lepas mak ayah balik, tak ada masalah. Okey, sekian, terima kasih. Selamat mencuba.